Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Jovinia Jimlajim dalam Berita Pagi Sabah edisi Rabu 14 Februari 2024. RTM masih kekal relevan sebagai peneraja utama media elektronik kerajaan dalam menyampaikan dasar pembangunan negara kepada rakyat. Sesuai dengan ledakan teknologi semasa, pendekatan RTM menggunakan pelbagai platform media sosial menjadikannya badan penyiaran terus unggul dalam negara. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datu Samad Jamri berkata, walaupun bersaing dengan stesen penyiaran lain, namun ia perlu dijadikan sebagai motivasi untuk terus memperkasa siaran radio dan TV dengan penghasilan program berimpak tinggi. Peranan dan tanggungjawab radio kerajaan khususnya di bawah RTM ini ianya terus diperkasakan seiring dengan kemajuan teknologi maklumat pada masa ini. Radio merupakan medium yang begitu signifikan untuk menyampaikan maklumat kepada masyarakat khususnya di luar bandar yang masih memerlukan siaran radio yang bermaklumat. Jadi saya harap pihak radio kerajaan khususnya terus dapat dipertingkatkan. Datu Samad Jamri ditemui pemberita RTM selepas menjadi tetamu slot Evo dalam rancangan khas sempena sambutan Hari Radio Sedunia 2024 di Sandakan. Datu Samad bersama-sama warga kerja Sandakan FM turut memotong kek sempena sambutan Hari Radio Sedunia 2024. Selamat Hari Radio Sedunia 2024, Sandakan FM bersamamu. Kemeriahan sambutan Tahun Baharu Cina terus dirasai. Di Kota Kinabalu, 25 kanak-kanak dari rumah Ronald McDonald yang terletak di Hospital Wanita dan Kanak-kanak Sabah HWKKS diraikan oleh Persatuan Persekutuan Wanita Cina Sabah, Persatuan Kebajikan Masyarakat dan Mesra OKU Sabah dan Persatuan Kebajikan Ronald McDonald Malaysia. Presiden Persatuan Persekutuan Wanita Cina Sabah, Dato' Dr. Pamela Yong ketika ditemui berkata, sambutan ini bukan sahaja memberi keceriaan, malah mewujudkan rasa kemasyarakatan dan sokongan semasa musim perayaan. Selalunya tiap tahun kita akan mengunjunglah, bawa juga warna sama bunyi Tahun Baru Cina untuk menyambut perayaan Tahun Baru Cina dengan kita punya pesakitlah warga-warga Hospital Likas bersama dengan kita punya warga kaki tangan di Hospital Likas juga. Kita punya objektif adalah untuk membantu juga masyarakat. Tidak kisah masyarakat tu dia daripada keluarga yang susah, ibu tunggal dan juga OKU dan warga emas. Dan terima kasih juga kepada Ronald McDonald House Charity kerana memberikan kita peluang untuk sama-sama meraihkan Chinese New Year dengan pesakit kanak-kanak dan juga kita punya ahli jurukuasa yang OKU. So, ini rumah kebajikan McDonald ini adalah satu rumah kebajikan yang memang membantu khas untuk B40 punya orang, miskin tegar, and then jauh daripada Hospital Likas, lebih kurang 50 km daripada Hospital Likas lah boleh menginap sini. So, syarat-syarat yang lebih lanjut akan ditapis daripada saringan Jabatan Kebajikan Hospital Likas lah. Pelbagai aktiviti diadakan, antaranya pemberian angpau kepada kanak-kanak, tarian singa dan menggauli isang. Pertubuhan Rumpun Etnik Sabah Presba merancang pelbagai program sepanjang tahun ini bagi membimbing ahlinya yang berkecimpung dalam bidang keusahawanan termasuk lawatan sambil belajar ke Semenanjung. Presidennya Yahya Ahmad yakin dengan pendedahan sedemikian dapat membantu mereka mencipta nama dalam bidang keusahawanan khususnya dalam bidang makanan, kraft tangan dan pakaian. Saya yakin dan percaya bahawa kalau kita ikhlas, tulus membawa usahawan kita ini sebuah kebersamaan itu, saya rasa mereka akan dapat dibawa untuk agenda kepada perubahan untuk diri mereka, untuk dia punya kekuatan mereka, supaya kita gabungkan mereka. Satu matlamat ialah kita maju bersama-sama. Yahya ditemui RTM selepas melakukan kunjungan hormat terhadap isteri yang di-Pertuan Negeri, Tuan Puan Haja Nurlida Tan Sri RM Jasni di Istana Seri Kinabalu. Kunjungan ini bagi memperkenal pewujudan Biro Pembangunan Ekonomi Presba selain perancangan aktiviti sepanjang tahun ini. Turut membuat kunjungan ialah Persatuan Mualaf Muslimah Sabah diketuai pengerusinya Alisha Zulaika.
Kunjungan bertujuan menjalin kerjasama dengan Yayasan Nur Jauhar dalam melaksanakan aktiviti bagi membantu golongan wanita mualaf. Program Jelajah Khatan Perdana Hospital Universiti Malaysia Sabah HUMS dilaksanakan bagi membantu anak-anak daripada keluarga asnaf dan fakir miskin di kawasan pedalaman mendapatkan perkhidmatan berkhatan secara percuma. Ketua Penyelaras Program Khatan Perdana Dr. Syafiq Hafizi berkata, seramai 23 orang kaki tangan HUMS menyertai program tersebut yang diadakan di Masjid Al-Rahman, Tenem. Lebih 100 kanak-kanak menerima khidmat berkhatan dalam program ini. Kami punya program Jelajah Khatan Perdana di bawah naungan Kementerian Pengajian Tinggi merupakan satu inisiatif untuk memberi servis perkhidmatan kesihatan kepada kawasan pendalaman di seluruh Sabah. Dr. Syafiq berkata program sama turut diadakan di daerah Tambunan dan daerah Nabawan pada 27 hingga 29 Februari ini, melibatkan penyertaan 135 orang. Beliau juga berharap agar NGO di negeri ini dapat bekerjasama dengan HUMS membantu golongan kurang berkemampuan untuk mendapatkan perkhidmatan kesihatan secara percuma. Membantu golongan asnaf dan fakir miskin di daerah Tenom ni, yang mana mereka ni kita maklum yang tidak berkemampuan, yang tinggal di luar daerah Tenom ataupun pedalaman. Jadi kita membantulah dari segi berkhatan ni, meringankan beban mereka lah. Kawasan Dewan Undangan Negeri Lumadan akan terus menerima lebih banyak limpahan pembangunan merangkumi pelbagai aspek ekonomi dan sosial. Wakil rakyatnya Datuk Ruslan Muharram mengulangi komitmen untuk terus berkhidmat kepada rakyat di kawasan itu demi memastikan kesejahteraan semua pihak. Selain bekalan air bersih yang selama ini dinanti-nantikan penduduk, antara projek pembangunan yang ada termasuklah pembinaan Dewan Perpaduan DHRM di Klinik Kesihatan Padas Damit serta pembinaan 8 unit kedai di kawasan itu. Datuk Ruslan yang juga pembantu menteri kepada Ketua Menteri menyatakan demikian pada program Santai Muhibah di Dewan Serbaguna Padas Damit, Beaufort. Beliau yakin dengan pembangunan sedemikian, bukan saja dapat memberi kemudahan kepada penduduk setempat, malah secara tidak langsung menjadi sumber ekonomi kepada penduduk. Cuti sekolah dimanfaatkan masyarakat meluangkan masa bersama keluarga dengan membawa anak-anak bersantai dengan melakukan pelbagai aktiviti menarik. Ini termasuk melakukan riadah di Pantai Tanjung Aru, Kota Kinabalu yang merupakan salah satu lokasi tumpuan pelancongan. Kami memilih Tanjung Aru ni sebagai tempat bercuti kerana pemandangan di Tanjung Aru ini yang cantik serta kawasan pantai yang kalau ada budak-budak tu dia senang untuk bermain, beriadah. Itulah sebab kami memilih Tanjung Aru sebagai tempat bercuti untuk pada hari ini. Kalau misalnya hari cuti yang akan datang, kami biasanya akan berkumpul di Tanjung Aru lah. Kami lebih memilih kawasan Pantai Tanjung Aru kerana disebabkan oleh, bagi saya personally, keadaan yang lebih ceria, menarik berbanding pantai-pantai yang lain. And then dari mana yang kamu dapat lihat untuk sekarang ni dan setakat ni, keadaan Pantai Tanjung Aru lebih kerap ramai dikunjungi oleh rakyat-rakyat Sabah. Jarang juga sebab kami pun jarang-jarang berkumpul sebab ada yang kerja di Kinabatangan, kalau saya sendiri di Tawau, and then ada yang satu di Penampang. Jadi macam kira waktu-waktu bercuti, public holiday macam ni, inilah masa-masa kami berkumpul lah satu family. Selain Pantai Tanjung Aru, Pusat Beli Belah dan Taman Rekreasi Awam antara yang menjadi tumpuan sempena cuti sekolah kali ini. Baik, saudara, paparan itu mengakhiri Berita Pagi Sabah kali ini. Menyusul selepas ini Berita Pagi Sarawak. Dari sungai hingga ke segara, Palestin pasti merdeka. Saya Jovini Jim Lajim, salam hormat dan kita jumpa lagi.